Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Quran ya boleh kita fahami melalui 4 bidang ilmu. Satu, ilmu saraf. Yang kedua, ilmu nahwu. Okay. Yang ketiga, ilmu balaghah. Dan yang keempat, ilmu fasahah. Okay. Saraf, pembentukan perkataan. Bagaimana perkataan kita, Allah Ta'ala bentuk perkataan, cantum perkataan. Ya, kalau solat dengan ana jadi solat itu. Okay. Kalau solat campur dengan ana jadi solati, solatuka, solatukum, itu saraf. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Allah susun perkataan tu. Alhamdulillah duduk dulu, lillah kemudian, rabbi kemudian, alamin kemudian, itu saraf. Mengenali setiap perkataan tu, ini isim, ini fa'il, adalah saraf. Ya, saraf ya. Nahwu ialah melihat perbezaan baris antara kalimah dengan kalimah yang lain. Perbezaan baris. Ada baris tetap, ada baris berubah. Ya? Nahwu ya. Baris akhir, bukan baris depan, baris tengah tak. Baris akhir, perubahan baris akhir. Ya? Lepas tu, balaghah adalah sastra, keindahan. Keindahan bahasa. Dan fasahah tu artinya pertuturan yang lancar, licin. Jadi kalau bertutur licin, usul-usul sastra ada, nahwu cukup, itulah dia sifat yang ada pada Al-Quran. Lengkap ya. Jadi kita mesti ingat bahawa dalam balaghah, tuan-tuan puan, kita ada 3 bidang ilmu besar, iaitu bayan, biarlah banyak kali pun, badi', ya, badi', dan satu lagi, ma'ani. Ya, ingat tu. Banyak kali saya sebut, tak apa. Bayan, ayat Quran yang berunsur balaghah tu mesti jelas. Mesti jelas. Okey, jelas. Macam mana unsur jelas tu? Unsur jelas tu ada beberapa skill. Yang pertama, dia jelaskan dengan cara tasbih. Tasbih tu membanding, menyamakan. Muhammad disamakan seperti lautan dari segi pemurah. Itu tasbih. Ya, membandingkan. Ya. Yang kedua, dia kata al-haqiqah wal majaz. Ya. Hakikat dan pinjaman. Ya. Ada ayat-ayat Quran tu banyak yang jelas. Hakikat tu kita jelaslah ya. Al-majaz, pinjaman. Dipinjam perkataan tu untuk perkataan lain. Macam dipinjam perkataan az-zulumat. Az-zulumat tu gelap-gelap. Dipinjam untuk memberi makna orang-orang yang tidak beriman. Lepas tu juga dipinjam kalimah an-nur untuk cahaya. Dipinjam untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu kita kata majaz. Ya, pinjaman ya. Al-haqiqah ni jelas. Tidak boleh pertikaikan. Ya, matahari itu umpamanya bercahaya. Ya, malam itu gelap. Itu jelas. Ya. Lepas tu tuan-tuan, yang ketiga dia kata majar mursal. Majar mursal ni maknanya pinjaman yang halus, sindiran yang halus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan jangan lupa dalam majar mursal ni ada 5, 6, 7, 8 lagi. Kita ingat tak? Sababiyah, haliyah, mahalliyah. Ya. Itu ingat ya? Itu. Jadi bila kita bincang tentang sababiyah, dia ni bukan dalam hakikat majaz, dia ni dalam majaz mursal. Okey? Bila kita bincang tentang tasbih, jangan kata dia ni dalam majaz mursal. Tasbih ni adik-beradik majaz. Okey? Begitu juga bila kita bincang tentang
unsur ni dia dalam ini, bukan dalam ini. Ini framework of knowledge ni memang utama kita kena faham. Okey? Bagi contoh ya. Dan tuan-tuan, dalam ini ada lagi dia panggil al-kinayah, kinde, ya, dan ini satu lagi al-isti'arah. Kalau tuan-tuan jumpa, isti'arah ni pinjaman, meminjam perkataan untuk perkataan secara khususi. Ya. Jadi kalau tuan-tuan buka dalam buku merah ni, tuan-tuan kena catat tasbih muka surat berapa. Di bawah bayan. Ya, tasbih ni di bawah bayan. Okey. Hakikat wal majaz muka surat berapa? Dia di bawah bayan. Okey. Begitu juga majaz, kinayah dan isti'arah. Jadi buka bab isti'arah, baca. Dia di bawah bayan. So sekarang ni okey, ini pula majaz mursal ada banyak kategori pula. Yang ini tak banyak, ini tak banyak sangat, ini tak ada. Yang majaz ni banyak jenis pula. Ya, kita dah belajar minggu lepas, minggu dulu kan. Jadi ini adalah di bawah balaghah. Ya, sastra bahasa. So hari ini kita dah menerangkan bayan, hari ini kita nak menerangkan badik. Ni badik. Badik ni adik-beradik bayan dan ma'ani. 3 unsur besar. Ya, badik badik. Badik ni dia panggil bab 3. Bab salis. Dalam buku ni. Buku Al-Kafi ni. Muka surat lebih kurang 160 lebih 166. Bermula dari sini bab salis. Ya, tuan-tuan ada buku semua ni. Kita nak mula baca, nak belajar baca bab salis. Okay, sebab itu kalau tuan-tuan buka buku ni, nampak tak buku ni? Dan ni dia tulis. Cuba buka ini. Ya. Ni. Yang ni. Dia panggil ilmu badik, dia panggil al-muhsinat. Al-muhsinat ni al-muhassinat ataupun al-muhsinat yang baik-baik, al-badi'iyah yang pelik. Yang baik-baik tetapi pelik. Tulis bawah tu. Ini baik-baik dan pelik. Ya. Al-muhassinat ataupun al-muhsinat al-badi'iyah. Al-muhsinat yang terbaik, yang baik-baik di sini tu. Al-muhsinat yang baik-baik, al-badi'iyah yang pelik. Badi'iyah tu maknanya rekaan yang Allah Ta'ala saja yang boleh buat. Kerja manusia tak boleh. Al-badi'iyah. Muhsinat, muhassinat, badi'iyah. Rekaan yang pelik-pelik. Jadi tuan-tuan, apa dia unsur yang menjadikan Al-Quran tu badik? Okay. Ini kita anggaplah kita belum sentuh lagi badik ya. Apa dia unsur yang menjadikan Al-Quran tu dikatakan badik? Okay. Okay. Antara unsur-unsur yang menjadikan Al-Quran tu badik, ayat-ayat Al-Quran tu berupa sajak. Sajak ya. Kalau kelas lain saya tahu lain, tak apalah tuan-tuan, berupa sajak. Sajak ni baris akhir sama. Itu dia. Huruf-huruf Quran baris akhirnya sama. Sajak muka surat 292 Ya, 292 atau 192? 192. Ini tuan tengok ni. Kita jangan terang lagi, saya nak lihatkan perbezaan dulu antara 5-6 unsur dalam badik. Badik ada banyak unsur, 11. Saya ambil 5 atau 6 saja. Yang pertama sajak ya. Cuba tengok sajak. Tuan-tuan tengok ni dulu. Dia panggil as-saj'u. Sajak.
Ya. Sajak. Ya. Contoh ayat sajak dia kata fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin, ya, wa talhin waqi'ah, ya, wa talhin mandud wa zillin mamdud din wa ma'in maskubin. Okey. Tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau boleh salin ayat ni. Ini kita belum pergi detail lagi. Saja memberi makna baris akhir setiap perkataan ini sama. Seperti mana terdapat surah Al-Waqi'ah ayat 28-30. Ni Al-Waqi'ah 28-30. Okey. Baris akhirnya sama. Fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in maskub. Ini nama dia sajak. Sajak bererti bunyi baris akhir, bunyi baris, boleh tulis boleh ringkas ya, bunyi baris akhir setiap perkataan atau ayat sama. Okey. Orang Melayu agaknya sama juga kot. Tapi mungkin berbezalah dengan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok ayat ni dia punya sama pelbagai. Sidrin ra, mandudin dal, talhin ha, mamdudin dal, ya, wa zillin mamdudin dal, wa ma'in maskubin dal, ya, maskubin ba, campur-campur. Tapi di sini walaupun campur-campur ada juga yang sama. Dudin, mandudin, makhdudin, mandudin, mamdudin sama. Itu juga nama dia sajak. Bunyi akhir sama. Jadi kita kata ini sajak dal, ini sajak ra. Huruf ra. Ini sajak huruf dal. Ini sajak huruf ha. Ini sajak huruf dal. Ini sajak huruf dal. Ini sajak huruf hamzah. Dan ini sajak huruf ba. Tapi dalam ni ada nahu tak? Ada nahu. Sidrin ni majrur. Boleh setuju? Makhdudin ni tabi'. Okey. Wa talhin ni ataf. Sebab wa ataf. Okey. Mamdudin tabi'. Tabi' isim baris bawah. Jadi sekarang ni nahu kita dah jadi kecil. Sebab dikembangkan oleh balaghah. Nahu dah jadi kecil dah. Kalau kita kata kenapa ra ni tanwin baris bawah? Cuba jawab. Kenapa dia tak kata fi sidrin? Tak tahu tak apa. Betul majrur. Sebab dia tak ada alif lam. Kalau ada alif lam jadi fi sidri. Ingat lagi tak? Tak apa. Kita kembalikan yang kita lupa. Jadi makhdudin ni dia kena ikut ni lah sama. Ini rin, ini pun din. Sebab dua-dua tak ada alif lam. Boleh? Okay. Tapi yang maksud saya hujung perkataan. Hujung kalimah.
Tapi kalimah ni duduk di tengah kan? Hujung. Hujung. Jadi perkataan yang jadi sajak di sini, cuba tandakan makhdudin, mamdudin dan mamdudin. Maknanya huruf dal. Sajak huruf dal. Yang lain tu kuranglah dia punya tertib dia. Jadi yang besar ni da ni, makhdudin, mamdudin, mamdudin. Okey, tuan-tuan dapat faham perkataan sajak? Kita ambil lagi satu. Ya, la uqsimu bihadzal balad. Kita lihat muka surat 194 tu. Wa anta hillum bihadzal balad, dah kan? Wa walidin wa ma walad, betul. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dah ya? Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Surah Al-Balad ayat 1 hingga 5. Jadi di sini dal, 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 dal. Jadi sajak itu. Ya? Ada betul. Ada atas ada tanwin. Tapi dia punya wakaf tu bunyi. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Bunyi wakaf. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Okey. Itu adalah sajak. Kita kenal dulu sajak. Jadi beza sajak. Ya? Itu sajak. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal, ya. Okay. Dalam hadis pun banyak sajak. Ya. Okay. Nak salin ke? Tak apa Ini kita dah buatkan, cuma kita nak refresh je. Jadi sajak memberi makna bunyi yang sama di akhir kalimah pada akhir ayat. Ya, akhir kalimah di setiap ayat. Di setiap akhir ayat. Ya. Bunyi dal 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 dal. Ya. Jadi jangan lupa ada 5 lagi. Hari ni kita harap lepas kita belajar keluar dari bilik ni, kita dapat beza 5 ni. Tuan-tuan jangan fikir lagi nak define dia, jangan lagi. Beza 5. Yang pertama, bunyi akhir pada perkataan akhir setiap ayat sama. Walaupun dadudi tak apa, tapi wakaf dia bunyi da. Itu baris atas bawah tak apa. Baris atas bawah tu sebab kedudukan dia. Kalau baris atas mungkin dia mansub. Dalam ni kita akan jumpa tahap-tahap saja. Ada yang amat cantik. Jadi kalau nak baca tahap-tahap saja, kena cari buku lain pula lah. Buku ni untuk umum je. Untuk kenal orang awam, kenal dia. Sajak. Sebab sajak ni banyak kategori pula. Jadi sekarang ni kita kira sajak ni keindahan bunyi. Bunyinya pada akhir perkataan di ayat akhir. Ya? Okay. Sekarang kita tengok lagi satu, muka surat 196. Bila kita sentuh ayat tu, tuan-tuan kena letak dawat merah. Ya? Letak dawat merah. Sebab kita akan kembali lagi bila kita buat penerangan besok. Hari ni kita nak sebut 6 sub dalam badai ini supaya kita lihat perbezaan. Okay? Okay. Dia kata, firman Allah, kalla wal qamar wal laili iza adbar was subhi iza asfar innaha la ihdal kubar nadhirun lil bashar liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Bunyi dia ra 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 ra. Okey, sajak dia menggunakan huruf ra.
Jadi bila kita nak menerangkan dalam apa tu ilmu balaghah, kita kena sebutlah sajak dia al-qamar. Ya. Ni perkataan al-qamar sajak dia. Satu, ya. Qamar. Terangkan ya. Yang kedua adbara. Adbar, ya. Yang ketiga asfar, ya. Kita terangkan, kita tulis begitu. Ya. Yang keempat al-kubar. Ya. Ya. Yang kelima lil bashar. Ya, lil bashar. Dan yang keenam okey, ya ta'akhir. Ya ta'akhir. Okey. Okey. Ini semuanya saja. Jadi dalam ni ada 6 perkataan saja. Ayat 196, muka surat 196 tu je, buku balaghah. Nombor 1 saja. Menyebabkan ayat Quran tu endah kerana bunyi akhir dia sama. Saja ya. Bunyi akhir dia sama. Jadi bila tuan-tuan dah faham dah bunyi akhir sama, baru kita baca apa dia penerangan dia. Ya, bunyi akhir dia sama. Akhir setiap perkataan dalam setiap ayat. Ya, perkataan yang terakhir dalam ayat bunyinya sama dengan ayat-ayat lain. Kalau tuan tengok perkataan kalla wal qamar, itu ayat pertama. Dia akhir pada ra. Wal laili iza adbar ra juga. Ya, was subhi iza asfar ra, perkataan akhir. Innaha la ihdal kubar ra juga akhir. Ya, naziran lil bashar ra juga. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar ra juga. Perkataan terakhir di akhir ayat. Okey? Itu bunyi sajak. Okey? Sajak bunyi dia. Ajalah betul, tapi dia tak ambil semua lah. Tak ambil semua. Okay. Ada semua surah doktor dia pakai sajak macam Amatasa'alun. Semua nun, sajak semua. Ya? Amatasa'alun, anin naba'il azim, alladhi hum fihi mukhtalifun. Nun. Kalla saya'lamun. Nun. Thumma kalla saya'lamun. Nun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ya, itu adalah nun ya. Ya, okay. Jadi untuk ayat ini dia katakan ra. Dia katakan ra. Okey, Okey. Sekarang kita pergi. Jadi tuan-tuan tengok ra. Kalau tuan-tuan tengok dalam muka surat ni, muka surat 202. Ya. Tu, 202. Di mana huruf ra? Dalam jadual tu. Ada huruf ra. Muka surat 201. 201. Doktor sebelah lagi. 201. Sebelah kiri doktor. 201. Huruf ra. Ni. Tuan dapat? Tuan Haji. Huruf ra. Ni. Maksud dia huruf ra yang dijadikan sajak dalam Al-Quran yang sama Al-Qamar, Adbar, Asfar, Al-Kubar, Al-Bashar, ayat akhir. Huruf ra ni sebanyak 690 kali dalam Quran Allah gunakan. Huruf ra ni 690 kali Allah Ta'ala gunakan dalam Quran.
kekerapan dia. Menjadikan semua sajak dalam Quran 11.04%. 11% daripada semua sajak dalam Quran menggunakan huruf ra. Mana nak dapat fakta ni, aku tak baca buku. 11%. Maknanya 90% lagi diambil alih oleh huruf lain. Besarnya huruf ra ni digunakan dalam Al-Quran sebagai sajak. Okey. Kita tengok di atas tu. Nun. Huruf nun. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Nun saja berjumlah 3182 kali. 3182 kali kekerapan digunakan nun sebagai sajak. Menjadikan 50.93% daripada semua jumlah sajak dalam Quran dibolot oleh huruf nun. Jadi huruf nun menggunakan, Allah Ta'ala gunakan nun dalam sajak sebanyak 50 lebih peratus. Hampir 51%. Okey. Jadi tuan-tuan tengoklah huruf nun. Banyaknya huruf nun. Jadi kalau nak tengok sajak huruf nun, tuan-tuan kenalah beli buku sajak saja. Buku sajak saja. Tak ada bukan buku balaghah, buku tentang sajak saja. Nak ceritakan semua jenis sajak dalam Quran. Baik, itulah bila kita dah mula belajar ilmu balaghah ni, kita jadi orang kata asyik sikitlah. Nak tahu kan? Okay. Tuan-tuan faham sekarang ni yang pertama sajak menjadikan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang badik, indah, cantik rupanya, manusia tak boleh buat. Okay? Jadi Puan Nora kita belajar tentang badik sekarang. Okay? Jadi badik, kita ambil sini badik. Yang pertama dalam badik ada sajak. Okay. Yang kedua, dalam badik, okay, dalam badik, dia kata ada jinas. Ingat sajak. Sajak dengan jinas beza ya. Yang kedua, dia ada jinas. Al-jinas. Ya, ada jinas. Tuan-tuan cuba sebut. Cuba sebut apa tu sajak? Sajak ya. Sebut jinas. Dua-dua tu dalam badik. Bukan dalam bayan. Dalam badik. Dan bukan dalam fasahah. Sebenarnya jinas ya. Okey. Jinas memberi makna dua makna yang sama. Dua perkataan yang sama tetapi makna dia lain. Dalam Quran banyak sekali. Ya. Dua perkataan yang sama sebutan, sama huruf, sama ejaan ataupun hampir sama tetapi makna dia berbeza. Macam dia kata Ali sembahyang maghrib di negara Maghrib. Ya. Maghrib pertama memberi makna solat. Maghrib kedua nama negara. Betul tak? Macam saya buat contoh yang kelakar sikit. Ya. Ali makan ikan bakar di kedai bakar. Bakar yang pertama tu ikan yang dimasak cara bakar. Bakar yang kedua tu nama kedai. Ya tak? Ada yang cerita satu bas tu berhenti depan kedai tu, duduk semua-semua ramai-ramai ambil okey. Semua makan ikan bakar. Cik, saya tak jual ikan bakar. Itu atas tu, itu nama saya bakar. Ya. Ya? Ada lagi? Minggu depan pulut bakar jangan lagi. Bawa cendol bakar. Okey. Okey. Ikan bakar okey. Ya. Umpamanya dia kata, cuba tengok ayat di bawah tu wa mislu qaulullah. Ya, muka surat 200 saya problem muka surat buku ni. 223.
Jenas. Sebab tu kena buat macam ni Saya senang je. Saya buka jenas. Jenas 223. Tuan-tuan tengok perkataan tu. Wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Tuan-tuan ambil satu ni Ini ayat contoh Wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghairu sa'atin ma labisu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Kadzalika kanu yufakun, iaitu surah Ar-Rum ayat 55. Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumu as-sa'ah. Tuan underline perkataan as-sa'ah. Lepas tu ghairu sa'atin. Underline perkataan as-sa'ah. Itulah perbezaan Bunyi sama. Sebutan huruf sama. Tetapi maksud dia lain-lain. Yang ini sama pada perkataan akhir. Yang ini sama pada seluruh perkataan. Ejaan sama. Ini as-sa'ah. Tak kira ada tengah ke, ada depan ke, tak kira. Tapi maksud dia berlainan. Dah sana ayat ni. Kita nak tengok perbezaan. Sekarang ni baru nampak beza. Al-Jinas, ejaan sama, tetapi maksud lain. Yang atas tu bunyi sama, memang maksud pun lain. Ejaan sama, maksud dia wayauma, dan satu hari. Taqumu as-sa'atu, berlakunya hari kiamat. Yuqsimul mujrimun, orang-orang jahat bersumpah, ma labisu ghairu sa'atin, tak tinggal melainkan satu saat. Maknanya mereka bersumpah, kadzalika kanu yufakun, begitulah mereka dalam keadaan yufakun ni bimbang. Maknanya pada hari kiamat, perpindahan daripada alam mati ke alam barzah itu berlaku sekelip mata sekejap maknanya bukan masa lama, bukan ambil masa 2-3 jam. Bila kita mati ke bumi kan, terus Allah Ta'ala pindahkan sekelip mata, ghairu sa'atin, tidak sampai satu saat. Ini saat ini menunjukkan masa. Yang ini saat ini menunjukkan hari kiamat. Hari kiamat itu ada banyak nama. Antaranya nama dia saat, yaumul qiyamah, yaumul akhir, yaumul barzah, yaumul din, yaumul akhirah. Juga dia nama yaumul balad. Orang mana? Ada, jangan tak ada. Jadi ini orang yang mendapat seksa, dia mengaku, dia kata sekejap benar tak sempat lagi nak kira kan. Bila dipindah tu, diseksa dah tu. Diseksa dah tu. Alam kubur tu dah termasuk alam barzah. Dah masuk dah. Kita tak tahu dah kan. Tapi ini maksudnya mereka bersumpah. Kalau ikut dalam makna pinjaman ni, mereka bersumpah. Maknanya kalau mereka hidup satu saat pun mereka tak mau buang masa nak berzikir kepada Allah, nak belajar nahwu sarah dan sebagainya kan. Sebagai contohnya kan. Habis kita ni sekarang untunglah. Maksudnya saat ini waktunya masa perpindahan manusia dari alam barzah tu. Cuba kita lihat dia punya terjemahan dia. Okey.
Mana tadi? Aduh, jinas. Ya, 23. Okey. Okey, cuba tengok ni. Cuba tengok muka surat 223 22 al-jinas tu. Yang bawah tu ya. Cuba tengok. Cuba terjemah bersama saya. Indama. Indama apa ni indama? Ketika nanzuru, kita perhatikan. Saya tak ingat muka surat apa ni. Muka surat apa tadi? 223. Tak nampak. 223. Surah Ar-Rum ayat 55. Okey. Boleh aja tolong. Sila. Baik. Ketika mana kami melihat kepada lafaz sa'a dan sa'a, kami mendapati bahawa kedua-duanya memiliki lafaz yang serupa. Ya. Itulah. Berbeza maknanya. Ya. Bagi dua-dua perkataan ini. Ya. Jinas. Jadi dengar ni, liza kalau begitu, liza tu maknanya kalau begitu. Ya. Bainahuma jinas. Antara kedua ada hubungan jinas. Mana ayat yang standard bahasa Melayu. Di antara keduanya ada hubungan jinas. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, begini je lah ulasan dia. Tak sampai sebari. Kalau dalam bahasa Melayu, kita tengok pada ayat di atas, kalimah asa yang pertama, dan kalimah sa'atin sebut betul-betul. Yang kedua, sebutan ejaan sama, tetapi makna berbeza. Yang pertama, maknanya hari kiamat. Yang kedua, maknanya masa 60 saat 1 minit. Kalau begitu, hubungan antara kedua perkataan tadi adalah jinas. Itu ulasan dalam bahasa Melayu. Ya? Tuan-tuan nak salin betul-betul ni ataupun nak dengar je? Nak salin betul-betul? Okey. Ya. Elok. Jadi tuan-tuan, dia punya istilah ni, the whole book same. Dia same istilah dia pakai dalam balaghah. Sebab dia tak nak bagi nyusahkan kita. Sebab itu nama dia Al-Kafi. Perfect. Tuan tengoklah, bab jinah ni, perkataan dia indama, liza, annahuma, tasyabaha, ikhtalafa. Itu apa tu? Saya kata tuan-tuan, ambil marker tanda. Marker tanda. Ambil marker tanda. Indama tanda 1. Indama tanda 1. Indama maksudnya kami lihat. Ketika. Nanzuru 2. Kami lihat. Okey. Lepas tu perkataan lafzoi. Lafzoi tu bunyi oi kan? Oi tu mana maksud dua sebab dia jadi mudhaf. Mudhafun ilaih dia kalimah as-sa'ah tu. Okey? Lepas tu najidu. Najidu tu kami dapati. Ya. Okey. Kami dapati iaitu annahuma, bahawa kedua. Annahuma tu tak payahlah. Annahuma tu bahawa kedua-duanya tasyabaha. Tasyabaha tu ada dua makna. Sama atau hampir sama. Kalau sama, samalah. Kalau hampir sama, hampir samalah. Tasyabaha fil lafzi, pada lafaz. Tasyabaha fil lafzi, sama pada lafaz. Ya. Waqtalafa, berbeza. Cuba sebut ikhtalafa. Berbeza. Apa tu je? Ya. Lepas tu perkataan liza.
Fi lafzi, pada lafaz. Fi lafzi itu makna pada lafaz. Bersama ataupun hampir sama pada sebutan. Lafaz perkataan itu sebutan perkataan hampir sama. Wakhtalafa dan berbeza. Berbeza makna tak sama. Fil makna. Pada makna. Sa'ah sebutan sama. Tapi makna dia tak sama. Yang pertama sa'ah makna dia hari kiamat. Yang kedua sa'ah makna dia waktu. Jangka masa 60 jam satu 24 jam satu hari tu, 60 saat satu minit. Jadi liza itu as a conclusion. Liza, kalau begitu bainahuma, di antara keduanya jinas, ada hubungan jinas. Jangan kita jinas saja. Kena kata ada hubungan, iaitu hubungannya jinas. Jadi kita nak cari dalam Quran berapa kali, berapa tempat yang ada jinas. Ini jinas ini dia mengaitkan makna perkataan saat dengan saat harian, dengan saat waktu. Ada tak hubungan Tuan Haji Darah antara saat hari kiamat dengan saat yang dijadikan jinas? Ada hubungan tak? Hari kiamat tu nama saat, tapi 24 jam pun nama saat. Ada hubungan tak tu? Bukan macam ada, 100% ada. Sebab sa'ah tu, dia punya nilai, dia calculation. Begitu juga hari kiamat. Hari kiamat, dia punya core dia tu matahari dengan bumi. Matahari dan bumi. Ya. Dia punya sedara dia. Maknanya sedara rapat yang menjadikan kiamat tu matahari lah. Dengan bumi pecah, hancur lebur kan. Jadi matahari tu, dia berjalan atas orbit yang sama. Mengikut calculation. Jadi itu dia panggil, ada zaman dulu, ulama dulu dia panggil bumi itu jam besar. Tapi tak ada jarum. Ya, jam besar. Dan dia tu dikawal oleh 9 planet. Ingat tak? Itu dalam ilmu falak tu. Jadi ada hubungan tu. Hubungan dia masa. Matahari pun dia ada masa. Ada apa nak tambah Tuan Haji Darah? Yalah betul. Hilang apa? Makin hilang. Jadi bukan makin jauh, makin hilang. Tak kira naik helikopter pun hilang juga. Macam cara nak hilang. Jangan main. Jadi kalau takut hilang, belajarlah Balarah. Dah tentu masa belajar untuk hilang. Okey ya. Habis cakap tu. Ya? Di bawah di mana? Okey. Ayat di bawah ni masih term lagi. Wal muradu tu, wa tu mana apa waw? Dan al murad tu dikanaki, yang dikanaki dan dikanaki min lafzi, daripada lafaz as-sa'ah, ialah kebangkitan hari kiamat. As-sa'ah yang pertama tu bangkit hari kiamat, al-ba'su yaumul kiamat. Okey. Bawah sekali ya. Wal murad tu yang dikehendaki daripada murid. Murid ni orang yang berkehendak. Murad ni yang dikehendaki. Murid berkehendakkan murad. Kalau orang yang bernama murad tu sebenarnya salah. Maknanya dia kata orang yang wanted selalu. Murad tu makna wanted. Tan Sri Murad, Tan Sri wanted. Murid berkemahuan. Yang dikehendaki dari lafaz as-sa'ah, al-ba'su yaumul kiamat. Al-ba'su makna kebangkitan hari kiamat. Saat yang pertama tu memberi makna kebangkitan. Mana tak bangkit semula pada hari kiamat ya.
Yaumul qiyamah. Okey, boleh teruskan? Muka surat 224. Wal muradu, dan ia dikenaki min lafzi sa'ah. Sa'ah yang kedua tu, ya, sa'ah yang tadi as-sa'ah kan, yang ni sa'ah muddatan zamaniyah, masa, muddah zamaniyah, masa, waktu, min azman, daripada masa-masa, an-nahar, siang, masa-masa. Zaman, Tansri zaman Khan, masa lah. Azman, masa-masa. Maksudnya, sa'ah tu menunjukkan masa-masa. Masa-masa dari 24 jam tu. Ya. Okay, boleh? Muddah zaman dia. Muddah tu jarak masa. Jarak masa. Masa kan bermula dari pukul, kalau kita kata 8 pagi, dia akan pergi 10 pagi, 11 pagi. Dia takkan masa, takkan turun, dia takkan reverse ke belakang. Dia akan pergi ke depan. Okey. Okey. Wal laili, mana wal laili? Dan malam, siang dan malam. Betul tak? 24 jam lah. Sa'ah tu jam lah. Jam lah. Jadi sa'ah yang kedua tu maksudnya jam. Ya. Ya. Mana jam tu nama dia sa'ah dalam bahasa Arab. Tapi jam tu terdiri dari 60 saat 1 minit. Bukan saat. Maknanya ya. Itu dia. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan saat tu jam. Saat tu maknanya sikit masa, satu saat saja. Jarak daripada alam kubur dengan alam barzah tu satu saat saja. Ya. Kalau kita tengok jam ni artinya dalam bahasa Arab nama dia sa'ah, bukan artinya 1 detik tak. Sebab dalam sa'ah tu ada detik-detik kan. Maksudnya itu represent untuk alat nama jam. Betul tak? Macam ni susah ya. Okey. Okey. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Ada 6 semua. Yang pertama, bunyi akhir sama. Yang kedua, perkataan sama tapi makna lain. Boleh? Boleh tak ada? Ini nak menunjukkan badek. Badek tu, adik-adik dia ada bayan dan ma'ani dalam balaghah. Kalau orang tanya dia, mu belajar apa kat balaghah? Saya belajar sajak. Sajak duduk dalam bab mana? Bab badek. Bukan bab bayan. Ada berapa adik-adik badek? Ada 11. Tapi ustaz bagi 6 je. 6 pun tak faham-faham. Apatah lagi 11 kan. Jadi sekarang ni kita jangan baca buku lagi. Kita nak beri exposure untuk faham at a glance through. Yang pertama sajak. Cuba sebut sajak. Yang kedua jinas. Sajak bunyi akhir sama. Tentu sekali makna tak sama. Ya. Jinas sebutan sama, huruf pun seakan-akan sama, tetapi makna tetap tak sama. Kalau makna sama tak gunalah. Yang ketiga kita panggil perkataan iltifat. Yang last kali. Cuba sebut iltifat. Tuhan je boleh buat iltifat. Kita tak boleh buat. Allah muka surat carilah.
Al-iltifat. Iltifatu. Iltifat makna dia tukar dhamir. Iltifat 255 panjang Syah. 255. Dalam jadual ni ada tak jinas? Ada tak iltifat? Tak ada Sebab ingat ni, jadual ni untuk balaghah dalam sekolah komunikasi. Ayat-ayat dia pun tak ada banyak ayat Quran. Ini balaghah Quran. Iltifat ni bertukar dhamir. Asas dia maksud dia bertukar dhamir. Okay. Kita lihat muka surat 256. Ayat Subhanallazi asra. Ya, ni. Surah Al-Isra. Okey. Perkataan asra. Cuba tengok depan ni. Maha suci yang telah menjalankan dengan hamba-Nya waktu malam. Siapa yang menjalankan hamba dia? Siapa dia orang ni? Siapa dia ni? Allah. Apa dhamir dalam asra ni? Dhamir dia adalah huwa. Betul? Maha suci yang dia menjalankan hamba-Nya. Tak ada saya, tak ada anta, tak ada siapa melainkan dalam ni ada huwa. Ya. Okey. Allazi barakna haulahu. Yang kami berkati ya sekelilingnya. Kami telah berkati. Siapa yang telah berkati? Siapa dia? Na ni maknanya nahnu. Di sini dia sebut nama dia huwa. Dia yang menjalankan. Di sini dia pula sebut dia kami berkati. Patut di sini dia sebut dia berkati. Patutnya kan? Tapi dia sebut kami berkati. Jadi ditukar nama daripada huwa kepada kami. Dua-dua ni nama Allah. Jadi sekarang ni dia bertukar dari nama ghaib. Betul tak ghaib? Betul tak dhamir ghaib? Kepada dhamir mutakallim. Mutakallimin ni ramai yang bercakap. Tapi dia Allah hanya satu. Tapi ramai mutakallimin. Bertukar dari ghaib kepada mutakallimin. Jadi ini semua berkaitan dengan nama-nama Allah. Iltifat bertukar dhamir daripada satu dhamir ke satu dhamir yang lain. Itu nama dia iltifat. Cuba sebut iltifat. Nombor satu apa dia? Saja. Nombor dua apa dia? Nombor tiga apa dia? Ada tiga lagi. Kalau tuan-tuan nak mahir balaghah. Ada tiga lagi. Kita detailkan. Cuba hari ni kita sepitah lalu. Kita nak tahu. Yang pertama, saja. Yang kedua, jinas. Yang tiga, iltifat. Tiga-tiga inilah menjadikan ayat Al-Quran itu badek. Sebab dia badek, maka dia juga adalah balaghah. Adik-beradik badek, tiga, bayan, ma'ani dan dia sendiri. Okay. Jadi ayat Al-Quran itu bukan saja bayan dengan unsur-unsur dia, tetapi juga badek dengan gelaran-gelaran dia tertentu. Jadi barulah nama dia balaghah. Belum pergi fasahah lagi. Jadi kita akan carilah apa lagi tiga unsur dalam badek, ya. Iltifat, bertukar nama, ganti nama. Surah Al-Isra ayat 1. Okay. Balaghah memanglah susah nak ajar. Kalau tak kena kaedah teknik, susah. Ramai orang belajar balaghah, bila balik tak boleh buka Quran. Itu kita sambung 3 lagi. Jadi bila tuan-tuan tengok 6 ni, barulah kita
cerakinkan dalam fikiran kita perbezaan dia. Dan tuan-tuan boleh faham lah, oh ini badik. Kita akan beri ini 5 ayat, ini 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Jadi setiap 3 ni kita bagi 5 atau 6 ayat untuk tuan-tuan jadi panduan. Macam dalam Quran tu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Itu saja. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sajak dia huruf dal. Huruf dal berapa peratus? Tengok dalam muka surat tu. Huruf dal berapa peratus? Okey, huruf dal. Okey. Tengok pula perkataan tu. Ya, wa yauma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'atin kadzalika kanu yufakun. Ini jinas. Dua perkataan yang sama. Sama sebutan, sama bilangan huruf, tetapi berbeza makna dia. Ya. Dan yang ketiga, iltifat dia bertukar dhamir. Dhamir bertukar. Tapi yang ini dia bertukar dari dhamir huwa, iaitu Allah bawa nama dia dalam bentuk dia lelaki, dan di sini dibuat pula nama dia kami, ramai, kepada mutakallimin. Mutakallim, ya. Kalau mutakallim tu ana, mutakallimin lah, barakna, ramai. Kalau boleh bezakan 3 ni pun, oh ini iltifat. Ya. Jadi tuan-tuan besok buka Quran, underline mana yang iltifat. Jadi kita susah nak cari tu. Oh, ini iltifat. Dalam satu ayat. Iltifat. Ini iltifat. Orang yang tak tahu apa iltifat. Yang dok tahu tajwid, tarannum. Iltifat dah tahu. Kita iltifat lagi, sajak lagi, jinas lagi, muqabalah lagi, tibat lagi. Hebat tak? Tuan-tuan buatlah nota sendiri. Ada masa rehat ni. Okey? Okey. Okey, tuan-tuan. Yang keempat, yang menjadikan ayat Quran itu penuh dengan badik, iaitu kita sebut muqabalah. Muqabalah. Cuba sebut muqabalah. Tuan-tuan kena sebut muqabalah, muqabalah, sajak, jina, iltifat, muqabalah. Tak ingat penangan buat apa. Sebut tu je term tu. Awak belajar apa, Balara? Sajak. Sajak tu dalam bab apa? Badik. Cukup dah tu. Dia bukan dalam bayan. Sebab dia, yang bayan ni berkaitan dengan suara, bunyi. Bunyi sama, maknanya tak sama. Itu sajak. Sajak ni dikatakan intonasi. Bunyi. Tashbih, bayan tu makna, hakikat. Makna pinjaman, ya, sindiran, itu. Tapi badik ni banyakkan kepada bunyi. Ya. Yang ketiga, yang keempat kita kata muqabalah. Cuba sebut muqabalah. Al-muqabalah. Al-muqabalatu. Ya, muqabalah. Ya. Muqabalah, ya. 182. Okey, muqabalah. Kita kata muqabalah ni makna dia berlawan antara positif negatif. Ya, kita kata berlawan. Positif lawan negatif. Ya, muqabalah. Positif lawan negatif. Kalau nak terang, nak baca dengan cara buku memang pening kepala kita. Tapi kita kena terang secara spontan macam ni. Sesuatu yang berlawanan maknanya dalam Quran, yang tadi berselisih makna. Ni berlawan makna, berlawan betul-betul berlawan. Iaitu nama dia muqabalah. Suka, ketawa banyak, lawan dengan menangis sikit. Ada orang yang
Ketawa banyak. So, ketawa saja. Dunia ni bagi dia enteng. Orang ni sebenarnya dia menangis sikit. Maknanya menangis sikit tu, dia tak ada banyak derita. Dia banyak gembira. Berbanding dengan ada orang menangis banyak dalam kehidupan dia. Dan bila dia menangis banyak, maka dia gembira, dia ketawa sikit. Ini orang yang baik selalunya. Ya, orang yang kurang baik ni sentiasa gembira. Hidup dia dalam keadaan comfort. Tak pernah rasa susah. Bangun pagi, tidur, bangun lambat pun dapat makan. Ya. Balik pukul berapa malam pun buka saji dapat makan. Sebab semua orang supply untuk dia. Ini orang kata orang yang comfort. Selesa. Bila masa dia tak comfort, bila mak ayah dia meninggal, maka dia akan terasa, dia akan menangis pada ketika itu kerana dia tidak dilatih untuk mencari makan pada masa dia comfort dulu. Ingat tu ya, ini ayat Quran ni, jangan main-main. Okay, alright. Ayat dia, falyadhaku qalilan. Ya. Ayat dia, falyadhaku. Apa makna falyadhaku? Falyadhaku. Mereka akan ketawa. Dhahika, ketawa. Qalilan, sedikit. Wal yabku. Dan mereka akan menangis. Kasiran. Banyak. Wal yabku. Fal yadhaku qalilan wal yabku kasiran. Jaza'an bima kanu yaksibun. Ya. Jaza'an bima kanu yaksibuna. Jadi ayatnya surah At-Taubah ayat 82. At-Taubah ayat 82. Yadhaku, ketawa. Ketawa sikit. Wal yabku, menangis. Kita kena underline di bawah perkataan berlawan. Ketawa lawannya menangis. Ketawa lawannya menangis. Okey? Ini keindahan bahasa ya. Tuan-tuan ingat ada satu dulu ya. Berlawan. Tapi ini berlawan dalam satu ayat. Dia ada berlawan dalam 2 ayat. Dalam 3 ayat. Ya. Ini berlawan dalam 1 ayat saja. Ada tu berlawan 2 ayat. 3 ayat. Ya. Tapi untuk hari ini kita janganlah fikirkan. Ambil dulu maksud dia berlawan. Ini bertukar dhamir. Ini berlawan. Ini makna sama. Sorry, ini ejaan sama, makna lain. Dan yang ini pula bunyi sama di akhir ayat. Itu beza ya. 2, 4. Ingat tu je cukup. Nanti besok kita datang baca bab muqabalah saja, setengah hari. Ya, 1 jam. 1 jam lagi bab jinas. Sebab pengalaman saya, susah nak ajar orang untuk memahami kalau tak ajar dengan cara macam ni. Ya, dengan santai macam ni kan. Jadi kalau ada sate kambing lagi mudah dapat sebab dia panas. Sambil-sambil bakar tu kan, dia panas. Sekadar Nescafe kopi Cina tak cukup. Okey, tuan-tuan dapat mukabalah? Mukabalah ni artinya berlawan. Positif lawan negatif. Dalam Quran ya. Kalau kita lihat dalam satu ayat tu, Tuhan kata fa'amma man a'ta. Fa'amma man a'ta. Orang memberi, bersedekah. Wattaqa. Orang ini adalah ada orang yang bertakwa. Itu simbol tu. Orang yang tak bertakwa ni memang dia susah nak bersedekah. Wa saddaqa bil husna. Dan orang ni dia percaya dengan kebaikan dalam Quran. Ya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Apa balasan dia?
balasan dia, kami akan mudahkan yang memang dah mudah bagi dia. Dah mudah dapat dah, kami mudahkan lagi. Lawan dia, wa amman bakhila, orang yang bakhil, wastaghna, dan guna untuk kekayaan diri, wa saddaq wa kazzaba bil husna, dan orang ini mendustakan dengan apa yang dalam Quran. Fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan untuk dapat susah. Nak dapat susah tu mudah. Itulah dia dikatakan muqabalah. Okey. Sekarang ni ingat muqabalah berlawan. Dalam Quran memang banyak muqabalah. Tuan type apa tu Google, tulis al-muqabalah, keluarlah banyak mana pun al-muqabalah. Dan cuba baca. Cuma idea asalnya saya bagi ini muqabalah. Dia jenis-jenis, ada jenis satu antara satu ayat, dalam satu ayat, antara 2 ayat, antara 3 ayat, antara 4 ayat, muqabalah. Kalau 4 ayat tu 4 kali muqabalah. Okey. Kita nak tunjuk Quran pun dah loyal dah habis. Yang ke-5. Okey, 5 ya. Okey. Okay. Yang kelima, kita panggil at-tibak. Ingat, tibak ni dengan mangkuk pinggang kan? Kita lapis at-tibak. Cuba sebut at-tibak. Tibak. Ni mudah, susah sikit, susah lagi. Ya, kita susun daripada mudah ke susah ya. Ya? Maknanya dia susun. Ya. Nak kata susunan tidak juga. Susunan daripada ada tiada, senang susah, positif negatif, hitam putih. Gitulah. Lebih kurang juga makna dengan muqabalah tu. Lawan Ya, Okay, macam malam lawan siang, siang lawan malam. Ya, beri, cabut. Bukan tibak. Lebih kurang sama muqabalah tu. Okey. Okey. Dosa lawan pahala. Ya. Syurga lawan neraka. Bukan muqabalah tu. Perempuan. Itu dia. Itibak. Syurga lawan neraka. Dalam Quran banyak, dalam zikir kita tibak, kita tak sedar dia tibak. Hari ni baru sedar bila baca la yukallifullahu nafsan illa kau tibak aku baca hari-hari. Ya, tibak halal, haram. Tibak lah tu. Ya, Ya. Ya, 17. Okey, 176 Kita ambil yang mudah sekali. Ya. Nabi kata dalam hadis Nabi, ini saya bagi yang mudah dulu. Orang yang mengingat Tuhan dia adalah dikatakan orang yang hidup. Jadi yang ingat Tuhan dikatakan hidup. Yang tak ingat Tuhan tu dikatakan mayat. Jadi hidup dengan mati itu adalah tibak. Ya, ingat dulu. Tibak kita kata berlawanan. Menangis lawan dia suka. Tapi berlawan bukan sembarang berlawan. Ada makna di sebalik berlawan tu. Ya. Ya, ini berlawan. Boleh Haji Aisyah? Berlawan ya. Berlawan. Hidup lawan dia mati. Itu lawan.
Ya? Sama. Tapi nampak sama tapi tak sama. Ketawa menangis. Hidup mati. Nanti kita akan beri ulasan dia, apa menampakkan dia beza. Sikit-sikit je mukabalah. Kalau ini ada ayat yang lain, tak samalah. Kalau ayat ini sama dengan ini contoh, maka sama. Mukabalah tu kita tidak kata mukabalah tu sama dengan tibak. Ya, nanti kita bagi contoh tibak ya. Tu'ti, mana tu'ti? Tu'til mulka, memberi kekuasaan. Allah Ta'ala beri kuasa pada orang-orang biasa jadi pemimpin. Wa tanzi'ul mulka, dan mencabut. Tu'ti, memberi kuasa menang pilihan raya. Kalau buat silap, tanzi'u, ambil balik. Ramai kan orang? Tapi kita ni berita, ambil pun tidak. Pangkat sama je. Dalam kunut kita baca, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yazillu man walait. Tak akan gelicir orang yang engkau latih, wa la ya'izzu man adai, dan tidak akan hina orang yang engkau seteru. Ya, wa la ya'izzu, tidak akan mulia. Tidak akan mulia kalau orang itu Allah Ta'ala telah musuhi. Itu dia. Dan tidak akan hina kita kalau orang itu Allah Ta'ala dah muliakan. Jadi kita bekerja kerana Allah. Jangan takut. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Okey, kita lihat ayat ni ya. Okey. Okey. Surah Al-Imran ayat 26. Page. Oh, page ini 171. Page pula 171. Doktor dah buka dah? Betul? Itu tiba. 171. Bukan 171. Alia. Atiba. Betul tu? Dah. Okey. Tiba ya. Okey. Okey, kita lihat. Cuba perhatikan ayat di bawah tu. Amsilatu alat tiba. Bawah sekali. Tadi tak buka lagi. Muka tak betul. Dia kena 1-0. Yes. Bawah sekali. Bawah sekali. Amsilatu alat tiba. Okey. Dah jumpa semua? Amsilatu tu maknanya contoh. Alat tibak, atas tibak. Okay. Mislu tu mana umpama. Umpama, qaulullah ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Tengok tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kulillahumma malikal mulki, kulillahumma malikal mulki. Katakan wahai Muhammad, Allah, wahai Allah, mulka, raja segala kerajaan. Tu'til mulka, tu'ti, kau mengurniakan kerajaan. Man tasya, siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan kau cabut kekuasaan. Mimman tasya, daripada orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, kau muliakan. Man tasya, sesiapa juga yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan kau hina, kau gelincirkan sesiapa juga yang kau kehendaki. Biadikal khair, dengan tangan engkau yang baik. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa di atas sesuatu. Al-Imran ayat 26. Okay. Cuba kita lihat muka surat berikutnya 172. Okey. Doktor depan.
tu ya, nampak. Okey, okey. Bahkan ya. Nampak tak? Fil ayat al-arba'ah. Nampak tak? Fil ayat. Nampak tak? Dalam ayat arba'ah amsilah minat tibak. Apa ni arba'ah? 4 amsilah contoh minat tibak daripada berlawan. Okay. Yang pertama dia kata at-tibak berlawan baina di antara tu'ti dan tanzi'u. Tu'ti apa ni tu'ti? Memberi, mengurniakan. Wa tanzi'u dan cabut. Okey, lepas tu at-tibak baina tu'izu, mana tu'izu? Memulia. Wa tuzillu dan menghina. Okey, itu dua. Yang ketiga, at-tibak baina an-nahar wal laili, malam. Dan yang keempat, at-tibak bainal hayyi wal mayyit, di antara hidup dan mati. Ini ertinya tibak. Tibak ini dia kata lebih kepada ibarat. Ibarat ni apa dia penurah? Ibarat uslub. Ibarat ni macam uslub, ya. Macam kita kata gaya bahasa lah. Dalam bahasa Inggeris kita apa? Gaya bahasa ni, Tanji? Gaya bahasa, style. Style. Language style. Gaya bahasa. Ya? Prosa. Karangan. Dia lebih kepada kata-kata lah. Kata-kata hikmat. Ya, tak ada siang malam. Ini yang tak ada siang malam. Ada yang ada siang malam. Ini tibak juga, tapi tibak di antara soal lain lah kan. Okey. Ayat berikutlah. Ayat kemudian tu. Ada siang malam. Jadi dalam ayat ni, surah Al-Baqarah ni kan, banyak tibak tu. Ali Imran, banyak benar tibak. Tibak ni artinya berlawan. Dia berlawan dhamir. Sama juga. Ya? Ya? Bunyi sama. Dan kita kena ingat, badai ni berkaitan dengan bunyi. Dia cerita pasal bunyi. Bunyi sama tapi makna tak sama. Yang berlawan. Tapi dengan mukabalah tadi. Jadi tuan-tuan nanti kita akan perincikan besok. Lihat perbezaan di antara mukabalah dan tibak. Okay. Nanti kita bagi ayat tibak ni ayat tibak. Subhanallazi falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Menangis sikit, ketawa sikit, menangis banyak. Okey. Lepas tu yang ayat tibak tadi tu'til mulka. Okey, ayat tibak tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan cuba tengok muka surat 17172. Okay. Ini kita nak sambut poster ni. Nampak tak 172 tengah-tengah tu An Abi Hurairah. Uh, 172 doktor, 172. Bukan tu tak? 172. Tak lain. Sebelah kiri. Tu tak? Ni 70. Itulah saya problem muka surat ni. 3 ke 2 ni? 173. 3. Nampak macam tu kan? 3. 173. Ada tak An Abi Hurairah tengah-tengah tu? Okay, cuba ikut saya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terjemah. Iza dakhala syahr Ramadan futihat abwabus sama. Dibuka pintu langit. Wa ghulliqat. Dikunci abwab jahannam. Yang pertama dibuka, lepas tu ditutup. Itulah nama dia tibak. Bukan muqabalah tu, tibak. Okey? Dibuka dan ditutup. Wasul silati syayatin. Dan diikat. Syaitan rantai. Silsilah ni rantai dirantai syaitan. Ya. Jadi tibak. Okey. Itu contoh tibak mukawalah. Tibak dah. Okey, tak baik dah, tibak dah. Tibak dah. Okey. Okey. Itu dah. Tuan-tuan, nampaknya yang mana yang agak keliru sikit? Yang hujung tibak dengan mukawalah Ada, kita akan jumpa nanti bab yang dia tak sama. Ya. Okay. Okay. Al-iktibas ni, dia kata, dalam bahasa kita kata paraphrase lah. Paraphrase tu, mana Nabi diambil ayat Quran, dia masuk dalam hadis dia. Ataupun, ayat-ayat biasa, dicampur dalam ayat Quran. Ingat, nombor 6 tu iktibas. Tapi iktibas ni saya rasa tidak besar sangatlah. Tapi kita kena tahu iktibas ni sebab bagaimana Al-Quran tu dicampur dengan hadis. Bukan al-iktibas. Ya? Tingkat-tingkat. Daripada pinggan, susun. Tabakah. Tingkat-tingkat tu tabakah. Sekarang ni faham dulu secara umum. Nanti kita akan detail besok. Kita akan lihat muqabalah dengan tibak tu, di mana aspek perbezaan dia yang halus. Sekarang ni kita nampaklah kalau muqabalah tu, tengok ayat Isra' Mi'raj. Ya, berjalan. Apa tu nah? Falahdaku qalilan. Ya, saja jinas irtifak jelas kan? Okay. Muqabalah. Apa tu? Berlawan, atibak. Ingat, hidup mati, tibak. Ketawa menangis, itu muqabalah. Itu ingat tu je dulu. Boleh ingat tak itu dua kataan tu? Okay, kita lihat yang ke-6 iaitu al-iqtibas. Iqtibas ni kita kata apa? Paraphrase lah. Nak suruh tuan-tuan faham juga. Iqtibas. Ya? Ya? Iqtibas. Muka suruh apa doktor? Iktibas, tuan-tuan buka.
Iktibas. Iktibas ni saya okey. Iktibas Iktibas ni dalam buka muka surat 300 312. Ya, 312. Iktibas ni 312. Yang ni 3. Ni 312. 12. Iktibas Bagaimana Al-Quran tu Rasulullah mengambil ayat Al-Quran, dia cantum dalam hadis. Ya. Ini itu ni. Ni betul 300 ni. 312. Betul. 312. Betul. 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 Saya 30. Tulis al-khilaf al-fiqhi fil basmalah. Hari ni baru kita nampak ya. Atibak dengan iktibas tu semacam sama. Nanti kita akan detailkan atibak dan iktibas dalam kuliah akan datang. Saya belajar dulu pun begini jugalah. Bergaduh dengan ustaz. Bila baca Yasin nanti banyaklah dia sorah. Banyaklah dia balarah dalam tu Yasin. Wal Qur'an Hakim, innakal mursalin. Itu semua dah ada sajak. Ala siratal mustaqim. Sajak tu. Sajak banyak tu. Dan tuan-tuan mesti ingat bila sajak tu bunyi sama. Okey, kita pergi seterusnya. Tuan-tuan jumpa dah ayat 312. Dia kata wa fi risalatir rasul. Tengok ya. Wa fi mana wa fi? Dan pada surat Rasulullah ila Kisra sallallahu alaihi wasallam kepada Maharaja Kisra allati arsalaha yang Rasulullah mengantarkannya ma'a Abdullah bin Huzafah bersama dengan Abdullah bin Huzafah. Abdullah bin Huzafah ni membawa surat Nabi kepada Kisra. Ingat lagi tak cerita-cerita zaman kita sekolah dulu? Ja'a fiha datang padanya. Datang kepada Kisra. Apa dia bunyi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, min Muhammadin, dari Muhammad, Rasulullah ila Kisra, kepada Kisra Azimil Farsi, Maharaja Farsi. Farsi di Iran lah kan? Lepas tu kena tawan. Jadilah Iran sekarang ni. Ya. Okay. Salamun ala. Selamat. Ala ke atas. Manittaba'al huda. Sesiapa yang mengikut petunjuk. Wa amana billah. Dan beriman dengan Allah. Wa rasulihi. Dan rasulnya. Wa da'uka. Dan saya seru kamu. Kata Rasulullah. Bidi'ayatillah. Untuk menerima seruan Allah. Fa inni. Maka saya. Ana Rasulullah. Saya Rasulullah. Saya utusan Allah ila nasi, kepada seluruh manusia, kafatan. Ya, kafatan semua sekali. Liunzira man kana hayyan, untuk saya beri ingatan man kana hayyan, sesiapa yang masih hidup. Wa yahiqqal qawlu, dan benar pertuturannya alal kafirin. Tengok ya, ayat akhir tu Nabi ambil. Liunzira man kana hayyan wa yahiqqal qaul al kafirin. Diambil daripada surah apa tu? Yasin. Ayat 70. Jadi Nabi ambil petikan daripada surah Yasin
untuk masuk dalam surat dia kepada Kisra, itu dinama iktibas. Nama dia? Iktibas. Dia sedut. Nah. Tapi dalam Quran tu dia kata liyunzira, untuk dia beri ingatan. Dia ni maknanya Allah Ta'ala, betul tak? Tapi dalam ayat dia kata liunzira, untuk saya beri peringatan. Tapi ayat Quran ni semacam ayat Quran dalam surat Rasulullah ni semacam Al-Quran. Tetapi bukan ayat Quran dah, sebab dia jadi hadis Nabi. Jadi dia ambil daripada ayat Quran cuma tu kodome je. Yang atas tu liunzira, yang bawah tu liyunzira. Jadi jangan kata itu ayat Quran, itu diambil petikan ayat Quran untuk beri kekuatan kepada dia. Jadi ada beza tak ni? Yang iktibas dengan yang lain-lain. Dia petik. Dia kata, kita kata refresh tak? Ya. Ya. Sedutan. Sedutan. Jadi dia sedut tu. Jadi kita akan belajar sedutan tu besok. Nama dia, bila iktibas, tuan ingat, bila iktibas sebutan. Bila tibak berlawan. Bila mukawalah berlawan juga. Mukawalah tu macam mana berlawan dia? Okey. Mukawalah tu nampaknya dia berlawan dari segi kataan. Ini dia berlawan atibak, dia berlawan dalam bentuk jumlah. Jumlah ayat. Okay. Okay. Jadi kita sudah belajar 6 dalam badan. Pertama, sajak, bunyi akhir sama. 2, jinas, dua perkataan yang sama. Dan yang ketiga, iltifat, bentuk qadameh. Yang keempat, muqabalah, berlawanan. Yang kelima, tibak, berlawanan juga. Lepas tu, yang akhir sekali, al-iktibas. Ya? Iktibas tu kita kata paraphrase tak? Banyak. Jadi yang contoh lain tu kita akan mantapkan setelah kita faham apa tu konsep mana tu. Jadi contoh balik nanti tulislah. Ingat saja bunyi sama. Jinas tu ejaan sama, bunyi makna lain. Iltifat tu qadameh. Muqabalah berlawan, itibak pun berlawan. Okey? Dan al-iktibas sedutan. Dia sedut ayat Allah, dia tukar dhamir dia. Ayat Quran dia ada juga iktibas sama-sama ayat, tapi dia ambil ayat lain lah. Sebab itu kadang-kadang kita baca ayat ni, pernah baca ayat ni dalam surah lain. Kan? Banyak, tapi saya tak dapat bagi contoh ini. Iktibas ayat tu. Ayat Quran dia masuk dalam hadis. Dia tukar dhamir pula tu. Tapi ketika itu bukan ayat Quran lagi. Sebab dia ambil daripada ayat Quran. Macam satu contoh tibak. Ya, dia yang semayang ke atas kamu dan para malaikatnya supaya mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Gelap dan cahaya tu tibak. Tapi gelap mewakili orang tak beriman itu, nama dia isti'arah pula. Okay? Gelap memberi mana orang yang fasik, yang tidak beriman, gelap, itu dipanggil isti'arah. Tapi gelap dengan terang tu, itu yang dikatakan apa tu, tibak tu. Gelap lawan cerah, tibak. Siang lawan malam, itu tibak. Bukan senang nak masuk syurga. Nak kena faham beza tu. Okay? Muqabalah ni dia kata, Nabi kata,
Orang yang bercakap benar membawa kepada kebaikan. Orang yang bercakap benar membawa kepada kebaikan. Kerana kebenaran itu jalan ke syurga. Kemudian sebaliknya orang yang berdusta, benar lawan dusta. Itu mukabalah. Orang dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu jalan ke neraka. Itulah dikatakan mukabalah. Beza ada tak beza dengan tibat tadi? Pening kepala juga saya dulu belajar. Sekarang ni barulah nampak sikit. Okey. Tak faham lagi? Umpamanya benar lawan dusta, itu tibak. Benar lawan dusta, mukabalah. Okey. Sama juga. Tadi ketawa lawan suka, mukabalah. Okay, kalau tibak, yang tadilah. Ya, tibak tu. Hidup lawan mati. Tibak pula. Nanti kita senaraikan. Okay, alhamdulillah, kita berhenti sekarang ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil adza wal jara'im ya karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da'a afina minal bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, qabbalallahu minkum.